Hello, apa khabar semua? Cikgu Supah sini ya. Saya harap anda semua sihat-sihat belaka. Kepada siswa yang telah subscribe, like, comment and share, thank you so much. Kepada siswa yang belum lagi, harap anda boleh subscribe, like, comment and share. Terima kasih ya. Hi everybody, for those who have already subscribe, like, comment and share, thank you so much. And for those who haven't, I hope you all can subscribe, like, comment and share. My advance thanks to you all. Alright, hari ini kita akan sambung dengan clause ya, part 2. Seperti mana yang saya beritahu sebelum ni, kalau kita nak buat ujian ulasan ke, karangan ke, ataupun kita nak bercakap tentang masa lepas, kita akan guna past tense, masa sekarang, atau maksud saya buat masa sekarang ataupun satu yang berlaku dalam kehidupan kita seharian, kita akan guna present tense. Okay, simple present tense. So sambil mengajar, saya akan beritahu tenses dan erti-erti ayat-ayat di sini ya. So jangan risau. Saya mula sekarang. Puan Aminah is a poor woman. Okay, cerita ni mula dengan is. So kita boleh faham yang ia ada kaitan dengan cerita Puan Aminah ya. Puan Aminah is a poor woman. Her husband has passed away. She has 3 children. So she has to work hard to bring up her children. All her children are still schooling. Sometimes she comes to our house to ask for work. My mother usually gives some money and food for her to bring home. Okay, cerita tentang Puan Aminah ya. Saya mula balik sekarang. Saya akan beritahu erti ya. Okay, Puan Aminah is, kita dah tahu dia ada kaitan dengan Puan Aminah ya, seorang wanita yang bernama Puan Aminah, woman, wanita ataupun perempuan lah. Puan Aminah is a poor woman. Okay, Puan Aminah seorang yang miskin. Poor, miskin ya. Poor woman, seorang wanita ataupun seorang perempuan yang miskin ya. Her husband has passed away. Her husband has passed away. Suaminya telah meninggal dunia. Has passed away, meninggal dunia. Di sini present perfect. Present perfect ikut ayat di sini, has passed away, has passed, lihat di sini ada ed. Ada kaitan dengan satu yang telah berlaku pada masa lepas yang dan masih lagi benar sehingga kini. Dan masih lagi benar sehingga sekarang lah. Okay, present perfect, ingat ya. Her husband has passed away. She has 3 children. So she has to work hard to bring up her children. She has 3 children, so she has to work hard to bring up her children. Puan Aminah, she mempunyai 3 orang anak. Oleh sebab itu, she has to, terpaksa, has to work hard to bring up her children. Terpaksa bekerja keras ataupun bekerja sungguh-sungguh untuk menjaga anak-anaknya sehingga mereka besar. Okay, sehingga mereka besar. To bring up, menjaga anak-anak ya sehingga mereka besar ya. To bring up her children. All her children are still schooling. All her children are still schooling. S-C-H-O-O-L-I-N-G ya. S-C-H-O-O-L-I-N-G. Still schooling, masih lagi bersekolah. Masih lagi bersekolah. Still schooling. Okay. Sometimes she comes. Okay, untuk seorang ada S, simple present tense, saya dah beritahu. Sometimes she comes to our house to ask for work. Kadang-kadang Puan Aminah akan datang ke rumah kami untuk meminta kerja. Sometimes, kadang-kadang, seorang ada S. So masa ni ada kaitan dengan simple present tense ya. Sometimes she comes to our house to ask for work. Kadang-kadang Puan Aminah akan datang ke rumah kami untuk meminta kerja. Biasalah macam seseorang tu akan tanya kita, ada kerja tak? Okay, gitulah. My mother usually gives some money and food for her to bring home. Ibu saya biasanya, okay, masa untuk present tense, usually, biasanya, gives, ada S sebab seorang. Alright, my mother usually gives. Ibu saya biasanya memberi sedikit wang, some money, sedikit wang, and food for her to bring home, dan makanan untuknya lah, untuk bawa balik. Okay.
My mother usually gives some money and food for her to bring home. Ibu saya biasanya berikannya sedikit wang dan makanan untuk Puan Aminah bawa balik ke rumah. Okay, to bring home. Bawa balik lah. Okay, bring home, bawa balik ke rumah. So cerita ni ada satu yang berlaku, biasanya berlaku ataupun sedang berlaku buat masa sekarang. Saya ulang balik, ingat has passed away. Ini satu yang telah berlaku pada masa lepas dan masih lagi benar sehingga kini. So kita guna has, bukan had ya. She comes. Okay, as. Sometimes masa untuk present tense, untuk seorang as. Faham ya? Usually juga masa untuk simple present tense, biasanya gives, got as here. Okay, saya ulang sekali. Puan Aminah is a poor woman. Her husband has passed away. She has 3 children, so she has to work hard to bring up her children. All her children are still schooling. Sometimes she comes to our house to ask for work. My mother usually gives some money and food for her to bring home. Alright, nak sambung ke nombor 4 ya, yang akhir sekali. Okay, lihat bagaimana cerita ni bermula. Razman was born in Kelantan. So was past tense. Kadang-kadang kita cerita tentang masa lepas dulu, lepas tu kita akan cerita tentang masa kini. So tenses mesti tukar ya. Kadang kalau kita cerita tentang sekarang, lepas tu anda nak cerita tentang masa lepas, tukar balik. Faham ya? Satu yang berlaku biasanya berlaku simple present tense and then past tense. Okay, saya teruskan. Razman was born in Kelantan. His father, Encik Yusof, decided to stay in Terengganu. Encik Yusof is now a successful businessman. He deals with batik. He has a number of shop houses and a batik factory too. He has many workers to help him to produce many kinds of batik cloth. Now he is the richest man in town. Alright, kita dah faham di sini. Cuba lihat betul-betul ada 2 tenses di sini ya. Dari sini hingga sini past tense, dan mula dari sini hingga akhir present tense ya, simple present tense. Lihat betul-betul ya. Razman was born in Kelantan. Razman telah dilahirkan di Kelantan. Telah ya, was, is tukar ke was ya, sebab ini cerita past tense, masa lepas. Razman was born in Kelantan. Razman telah dilahirkan di Kelantan. Birth, B-I-R-T-H, lahir. Past tense tukar ke B-O-R-N, born. Okay, Razman was born in Kelantan. Razman telah dilahirkan di Kelantan. His father, Encik Yusof, decided to stay in Terengganu. His father, Encik Yusof, decided to stay in Terengganu. Ayahnya yang bernama Encik Yusof lah, okay, telah membuat keputusan untuk tinggal di Terengganu. Ayahnya Encik Yusof telah membuat keputusan untuk tinggal di Terengganu. Decided, okay, past tense, bukan past tense, decided, bukan asal decide, D-E-C-I-D-E saja, tukar ke past tense, decided ya, decided, faham ya, membuat keputusan, telah membuat keputusan lah. Okay, setakat ni past tense, kita cerita tentang masa lepas. Okay, sekarang ke simple present tense. Encik Yusof is now, lihat ya, sekarang buat masa sekarang lah, is now ya. Encik Yusof is now a successful businessman. Encik Yusof is now a successful businessman. He deals with batik. Okay, lihat di sini. Encik Yusof buat masa sekarang is now lah, adalah seorang peniaga yang berjaya. Peniaga yang berjaya. Businessman, saya ramai yang tahu businessman, peniaga lelaki lah. Businessman, peniaga lelaki. Kalau perempuan, businesswoman ya. Okay, businessman, peniaga lelaki ya. Okay, successful businessman, seorang peniaga yang berjaya. Successful, berjaya ya. Faham ya? So, seorang peniaga yang berjaya. Successful businessman. He deals with batik. He deals with batik. So, perniagaan Encik Yusof ni ada kaitan dengan batik ya. So, he deals with batik. Atau dia berurusan dengan batik ataupun dia mengendalikan batik lah. He deals with batik. He has a number of shop houses. He has number of shop houses
and a batik factory too. Dia ataupun beliau lah, Encik Yusof mempunyai beberapa rumah kedai. A number of maksud dia beberapa. Okay? A number of maksud dia beberapa. A number of shop houses. Beberapa rumah kedai. Beberapa rumah kedai. Houses anda tahulah. Sebab ada banyak kedai, so kita panggil shop houses. Rumah kedai ya, shop houses. Shop houses kita boleh gantikan dengan shop lots. Shop lots. Shop ejaan dia ada sini, lots L-O-S, L-O-T-S. Okay, L-O-T-S, shop lots ataupun shop houses. Beliau mempunyai beberapa rumah kedai dan and a batik factory too, dan juga sebuah kelang batik, dan juga sebuah kelang batik. A bermaksud satu sajalah. Okay, a batik factory too. Tu maksud dia juga ya, dan juga sebuah kelang batik. And a batik factory too, dan juga sebuah kelang batik. He has many workers to help him to produce many kinds of batik. He has, beliau mempunyai ramai pekerja. Ramai, so workers ya, ramai. Kalau seorang aja worker, kalau ramai workers, faham ya? Beliau mempunyai ramai pekerja to help him, untuk menolong beliau, to produce many kinds of batik cloth, untuk menghasilkan banyak jenis kain batik. Untuk menghasilkan banyak jenis kain batik. Menghasilkan, produce many kinds, banyak jenis of batik cloth. Batik cloth, kain batik. Faham ya? He has many workers to help him to produce many kinds of batik cloth. Now he is the richest man in town. Now he is the richest man in town. Sekarang beliau adalah seorang yang paling kaya di bandar. Okay, sekarang Encik Yusof lah. Okay, beliau adalah seorang yang paling kaya di bandar. The richest, saya pernah ajar ya, comparison paling kaya, kita guna the EST. Okay, the richest man in town. Saya baca sekali. Razman was born in Kelantan. His father, Encik Yusof, decided to stay in Terengganu. Encik Yusof is now a successful businessman. He deals with batik. He has a number of shop houses and a batik factory too. He has many workers to help him to produce many kinds of batik cloth. Now he is the richest man in town. Has di sini bermaksud mempunyai ya, present perfect tense. He has a number of, okay, has menunjukkan mempunyai. Di sini sama juga, he has many workers, mempunyai. Has di sini bermaksud mempunyai. Okey, setakat ni saja video kali ini ya. Terima kasih banyak-banyak kepada siapa yang telah subscribe. Saya harap anda faham ya. Macam selalu saya beritahu, penting untuk anda faham apa yang saya telah dan sedang mengajar setakat ni. Okey, so saya akan sambung dengan video lain secepat mungkin. Alright, take care of yourself. I'll see you all in next video. Thank you for those who already subscribe, like, comment and share. Take care of yourself, follow SOP, and bye bye.